Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Waida dalam mata pelajaran Perniagaan SPM. Hari ini kita akan tengok kepada bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan bagi tajuk faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, kita tengok kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pelajar dapat mengenal pasti faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO perniagaan. Yang kedua, mengira titik pulang modal dan melakarkan graf titik pulang modal serta menjawab soalan perniagaan SPM dengan teknik yang betul. Terdapat 7 faktor yang harus dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO. Yang pertama ialah titik pulang modal, kedua share pasaran, ketiga pemaksimuman untung, keempat penyediaan perkhidmatan, kelima pertumbuhan perniagaan, keenam jualan dan yang terakhir ialah daya saing. Okey, definisi titik pulang modal merupakan satu kaedah ataupun teknik yang digunakan oleh perniagaan untuk menentukan tahap kuantiti jualan di mana jumlah jualan sama dengan jumlah kos. Dalam menentukan titik pulang modal, kita ada dua kaedah, iaitu yang pertama iaitu kaedah graf dan yang kedua ialah kaedah formula. Untuk kaedah formula, ada formula untuk menentukan TPM, iaitu kos tetap dibahagikan kepada harga tolak dengan kos berubah seunit. Okey, untuk tujuan TPM ada 3 tujuan. Yang pertama ialah memastikan perniagaan yang dijalankan boleh kekal dalam pasaran. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai asas ukuran kepada perniagaan baharu ataupun untuk setiap penghasilan produk baharu dalam mengetahui sama ada perniagaan tersebut boleh terus beroperasi ataupun tidak. Okey, yang ketiga tujuan TPM ialah untuk meramal kuantiti output yang perlu dijual untuk memperoleh keuntungan yang munasabah. Okey, seterusnya cikgu akan ajarkan bagaimana cara untuk kita lakarkan graf titik pulang modal. Yang pertama, kita akan lukis paksi X dan paksi Y. Paksi Y kita labelkan untuk hasil dan kos dalam RM, dan manakala paksi X kita labelkan kuantiti dalam unit. Okey, seterusnya kita akan labelkan jumlah hasil. Okey, untuk graf jumlah hasil, dan juga kita akan lakarkan jumlah kos. Okey, seterusnya kita lakarkan untuk kos tetap. Okey, ruang di antara jumlah kos dengan kos tetap adalah kos berubah. Okey, di sini berlakunya kos berubah. Okey, persilangan di antara jumlah hasil dan jumlah kos ini yang kita namakan sebagai titik pulang modal. Okey, di mana bahagian yang cikgu lorekkan dekat sini. Okey, perniagaan mengalami keuntungan, manakala lorekan yang cikgu lorekkan di bahagian bawah ni ialah perniagaan mengalami kerugian. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan SPM 2019 bahagian C. Okey, C1, hitung kuantiti minimum kasut yang perlu dihasilkan oleh syarikat tersebut dalam situasi titik pulang modal 2 markah. Okey, C2, lakarkan graf titik pulang modal berkenaan 3 markah. Okey, C3, dengan menggunakan graf yang sama, lorekkan kawasan keuntungan sekiranya syarikat ingin mengeluarkan kasut kesihatan sebanyak 110 unit melebihi titik pulang modal 2 markah. Okey, perlu ingat
mesti tengok kepada kata tugas yang diberikan serta jumlah markah yang diperuntukkan. Okey, C1 kata tugasnya adalah hitung, 2 markah. C2 lakarkan, 3 markah. Dan C3 okey, tengok kepada soalan menggunakan graf yang sama. So kata tugasnya adalah lorekkan, membawa markah 2 markah. Okey, seterusnya cikgu akan ajar macam mana untuk menuliskan jawapan. Okey, tuliskan nombor soalan C1, titik pulang modal sama dengan kos tetap bahagi dengan harga jualan tolak dengan kos berubah seunit. Okey, masukkan maklumat yang diberikan dalam soalan ke dalam formula yang ditulis. 100,000 untuk kos tetap bahagi dengan 250 harga jualan tolak dengan kos berubah seunit 170. Okey, secalon akan mendapat jawapan sebanyak 1250 unit. Okey, macam mana markah diberikan, sama ada mengemukakan formula ataupun memasukkan maklumat dalam soalan ke dalam formula, secalon akan mendapat 1 markah. Okey, untuk jawapan 1250 unit, okey, mesti dinyatakan dalam unit, secalon akan mendapat 1 markah. Untuk soalan C1, calon akan mendapat markah maksimum sebanyak 2 markah. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada jawapan untuk C2 dan C3. Okey, cikgu gabungkan di sini kerana soalan C3 meminta kita menggunakan graf yang sama. Okey, seterusnya ini merupakan nombor soalan, mesti ditulis oleh calon. Okey, kita lakarkan part CX dan part CY, labelkan part CY hasil ataupun kos dalam RM dan part CX ialah kuantiti dalam unit. Okey, seterusnya kita lakarkan graf jumlah hasil, kita lakarkan graf jumlah kos. Okey, lakarkan untuk kos tetap. Dan ingat, jumlah kos antara jumlah kos dengan kos tetap merupakan kos berubah. Okey, titik persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos ini yang kita namakan sebagai titik pulang modal, dan masukkan jumlah yang kita kira pada soalan C1 tadi, iaitu 1250. Okey, dalam soalan C3 meminta calon untuk menggunakan graf yang sama untuk membuat peningkatan sebanyak 110 unit daripada TPM yang dikira. Okey, kita lakarkan, kita lorekkan bahagian yang berlaku peningkatan serta kuantiti yang baharu. Macam mana cikgu dapatkan 1360? Ialah 1250 kita tambahkan dengan 110, maka kita akan dapat kuantiti yang baharu iaitu 1360. Okey, calon akan mendapat markah untuk C2 3 markah kerana lakaran dan label yang lengkap. Okey, calon akan mendapat untuk C3 2 markah. Okey, dan calon keseluruhan mendapat 5 markah. Okey, tips di sini cikgu bagikan, mesti labelkan untuk dapatkan markah maksimum. Setiap graf yang kita lukis, setiap graf yang kita lakarkan, kita mesti labelkan dengan betul. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada soalan SPM 2019 bagi kertas 1. Okey, syarikat Smarties Sandian Berhad mengeluarkan beg sekolah. Kos tetap yang ditanggung oleh syarikat ialah RM350,000. Beg dijual dengan harga RM60 seunit. Kos berubah seunit RM25. Modal syarikat berjumlah RM400,000. Berapakah titik pulang modal? Okey, A 10,000 unit, B 14,000 unit, C 16,000 unit, D 20,000 unit. Okey, sebelum kita buat pengiraan, kita gariskan dulu maklumat yang diberikan di dalam soalan. Okey, untuk kos tetap RM350,000. Okey, harga jualan RM60 seunit, kos berubah seunit RM25. Okey, modal RM400,000. Okey, kita akan kira
TPM sama dengan kos tetap bahagi dengan harga jualan, kita tolak dengan kos berubah seunit. Okey, maklumat yang ada dalam soalan masukkan dalam formula. 350,000 bahagi dengan 60 tolak dengan 25, kita akan dapat 10,000 unit. Okey, jawapannya adalah A. Okey, kita tengok kepada faktor yang seterusnya dalam menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, faktor seterusnya ialah share pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan share pasaran? Okey, penguasaan share pasaran akan meningkatkan imej perniagaan untuk terus kekal dalam pasaran. Okey, yang kedua, jumlah pengguna yang membeli produk perniagaan berbanding dengan pesaing. Okey, yang ketiga, perniagaan yang berjaya menguasai share pasaran akan berupaya memperoleh keuntungan yang tinggi. Ini bermakna penguasaan share pasaran bagi sesebuah perniagaan adalah penting dalam menentukan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada faktor pemaksimuman keuntungan. Okey, perniagaan yang mendapat untung yang tinggi hasil daripada penggunaan sumber dengan cekap serta dapat meminimumkan kos. Okey, maksudnya perniagaan dapat memaksimumkan keuntungan yang tinggi. Okey, kepentingan untung kepada sesebuah perniagaan yang pertama adalah sebagai modal pusingan, yang kedua sebagai perkembangan perniagaan pada masa hadapan, dan yang ketiga, untung penting kepada sesebuah perniagaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Okey, seterusnya terdapat formula di dalam topik pemaksimuman untung. Okey, formula yang pertama, untuk kita kira untung sesebuah perniagaan, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jumlah hasil? Jumlah hasil adalah kuantiti berapa yang kita keluarkan, kita darabkan dengan harga seunit. Okey, manakala jumlah kos adalah kos tetap, kita tambahkan dengan kos berubah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kos tetap? Kos tetap maknanya kos yang perlu ditanggung oleh perniagaan tanpa mengira tingkat pengeluaran. Okey, manakala kos berubah ialah kos yang perlu ditanggung oleh perniagaan dengan mengambil kira tingkat pengeluaran. Okey, formula yang seterusnya untuk mengira kos berubah, kuantiti output yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan, kita darab dengan kos berubah seunit. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan beberapa soalan yang berkaitan dengan topik pemaksimuman untung. Okey, apakah contoh kos berubah? Harga jentera, sewa kilang, premium insurans, bayaran bahan mentah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kos berubah tadi? Kos berubah adalah yang dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran. Okey, contohnya pengeluaran 200,000 unit, kos elektrik dia mestilah tinggi RM350. Kalau pengeluaran dia adalah 1,000 unit, mungkin kos elektriknya adalah lebih rendah, iaitu 150. Okey, ini sebagai contoh. Jadi berdasarkan kepada soalan yang diberi, harga jentera, sewa kilang, premium insurans adalah satu kos yang kita tanggung secara tetap setiap bulan. Ini kita namakan sebagai kos tetap. Okey, tapi bayaran bahan mentah bergantung kepada tingkat pengeluaran. Inilah yang kita katakan sebagai kos berubah. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada soalan. Pernyataan manakah yang menerangkan kos tetap? Kos bahan mentah adalah kos tetap. Kos yang berkadaran dengan tingkat keluaran. Kos yang tidak berubah dalam jangka masa panjang. Kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar.
Okey, seperti mana yang cikgu terangkan tadi, kos tetap ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran. Jadi, rasanya jawapan yang sesuai adalah D, kos yang mala walaupun tingkat pengeluaran. Sifar mala tu maknanya kos yang tetap ataupun mendatar. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada penyediaan perkhidmatan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyediaan perkhidmatan ialah aktiviti yang ditawarkan kepada pelanggan untuk menarik minat pelanggan membeli barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah perniagaan. Okey, antara perkhidmatan yang biasanya diberikan oleh perniagaan ialah pembelian atas talian, penghantaran barang ke rumah, kemudahan pembayaran atau membaik pulih jika barang mengalami kerosakan. Okey, perkhidmatan-perkhidmatan ni diperlukan oleh pelanggan dan ditawarkan oleh perniagaan untuk menarik pelanggan membeli barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, seterusnya faktor pertumbuhan perniagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan perniagaan? Okey, pertumbuhan perniagaan merupakan hasil perniagaan yang meningkat dari semasa ke semasa. Okey, di mana perniagaan boleh merancang untuk membuka cawangan baru ataupun membesarkan perniagaan sedia ada. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada jualan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jualan? Okey, jualan merupakan transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Okey, yang kedua, memenuhi keperluan dan kehendak kedua-dua pihak. Dan yang ketiga ialah penjual menggunakan pelbagai strategi promosi jualan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan strategi promosi jualan? Okey, terdapat 4 strategi promosi jualan. Yang pertama, jualan murah, diskaun harga, sampel dan juga peraduan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jualan murah? Jualan murah merupakan harga barang diturunkan kepada sesuatu tahap, iaitu pada musim tertentu seperti perayaan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan diskaun harga? Diskaun harga merupakan pengurangan harga dari harga asal berdasarkan peratus yang ditentukan. 70%, 20%. Okey, itu kita kategorikan sebagai strategi jualan diskaun harga. Okey, yang seterusnya sampel. Sampel adalah pemberian satu contoh produk secara percuma. Okey, di mana peniaga biasanya dibagi secara percuma untuk dia memberitahu berkenaan dengan produk yang dia hasilkan supaya pelanggan dapat mencuba produk tersebut dan membeli produk yang dikeluarkan. Okey, strategi jualan yang seterusnya ialah peraduan. Okey, peraduan ni digunakan oleh peniaga untuk menggalakkan pengguna membeli produk dengan nilai tertentu untuk melayakkan pengguna menyertai peraduan dengan menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi ada 4 strategi jualan yang digunakan. Okey, cikgu ulang, iaitu jualan harga murah, diskaun harga, sampel dan juga peraduan. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor daya saing. Apa yang dimaksudkan dengan daya saing? Ialah kemampuan sesebuah perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaan dalam industri. Okey, selama mana sesebuah perniagaan itu dapat bertahan, maka ia dikategorikan sebagai sebuah perniagaan yang berdaya saing. Okey, kita tengok kepada faktor-faktor yang menentukan sesebuah perniagaan mampu untuk bertahan di dalam sesebuah industri. Okey, faktor yang pertama ialah teknologi. Faktor yang kedua, sumber manusia. Faktor yang ketiga, pemasaran. Faktor yang keempat, jaringan.
Dan faktor yang kelima ialah keuangan. Okey, perniagaan yang mempunyai kemampuan akan terus bertahan dan mendapat keuntungan di masa akan datang. Okey, kita tengok kepada huraian berkenaan dengan faktor-faktor di dalam daya saing. Okey, yang pertama ialah sumber manusia. Sumber manusia ni adalah pekerja yang ada dalam organisasi tersebut. Kita terdiri daripada peringkat atasan, pertengahan dan juga peringkat bawahan. Okey, yang kedua ialah teknologi. Teknologi baharu dapat meningkatkan produktiviti sesebuah perniagaan, dapat menjimatkan masa serta dapat mengurangkan kos perniagaan. Okey, yang ketiga ialah pemasaran, di mana pemasaran merupakan aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk. Okey, di sini pelajar boleh ingat berkenaan dengan 4P. Okey, 4P, P produk, P price, P promotion dan juga P place. Okey, yang keempat ialah kewangan. Kewangan ni merupakan modal yang dimiliki oleh perniagaan. Okey, untuk menunjukkan sesebuah perniagaan tu cekap, ada penjadualan semula bayaran dan juga penstrukturan semula modal. Okey, yang seterusnya ialah jaringan. Jaringan ialah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman serta mengumpul maklumat perniagaan. Okey, sekiranya kelima-lima faktor yang menunjukkan sesebuah perniagaan ini dapat dipenuhi, maka sesebuah perniagaan dikatakan sebagai sebuah perniagaan berdaya saing. Hasil pembelajaran kita pada hari ini, okey, yang pertama, cikgu harap pelajar dapat menentukan faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO perniagaan. Yang kedua, mengira titik pulang modal dan melakarkan graf titik pulang modal. Dan yang ketiga, menjawab soalan perniagaan SPM dengan teknik yang betul. Okey. Sekian perkongsian daripada Cikgu Wahida. Kita berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.